Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Muhammad Zuhairi bin Muhammad Saad selaku pensyarah bagi subjek penghantar komunikasi. Sebelum memulakan forum ini, saya ingin mengambil satu pantun tentang gaya hidup sihat yang berbunyi, ikan bernamas, ikan laga, ikan dibeli si anak sahlan. Makan minum hendaklah dijaga, makanan berkhasiat jadi amalan. Pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku moderator dalam forum ini untuk menyampaikan tentang komunikasi kesihatan. Saya Najri bin Ahmad serta rakan-rakan panel yang akan membahas tentang beberapa isu yang terdapat dalam kalangan masyarakat sekarang. Panel kita yang pertama iaitu Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahmi, diikuti panel yang kedua iaitu Muhammad Amir Roshdi bin Zamri, dan panel yang terakhir Muhammad Firdaus bin Zainal. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah komunikasi kesihatan dan tajuknya ialah peranan media sosial dalam menyampaikan tentang bahayanya penyakit diabetes. Jadi kita persilakan panel kita yang pertama untuk ulaskan tentang pemahaman anda tentang tajuk ini. Silakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Encik Nuajri selaku moderator pada hari ini. Seperti yang kita tahu, penyakit diabetes adalah penyakit yang kritikal. Ramai daripada rakyat Malaysia mempunyai penyakit ini. Akan tetapi, berapa ramaikah rakyat Malaysia yang mempunyai kesedaran tentang penyakit ini? Disebabkan cara penyampaian tentang bahayanya penyakit ini lemah dan kesedaran tidak sampai kepada rakyat. Seperti semua sedia maklum, di zaman yang serba canggih, semua hanya boleh didapati di hujung jari seperti media sosial untuk mendapatkan data-data atau informasi tentang sesuatu penyakit seperti diabetes. Cuma cara penyampaian sesuatu informasi itu perlu lebih kreatif supaya info yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk penerangan daripada panel yang pertama. Boleh panel pertama terangkan golongan mana yang kurang mengambil tahu tentang penyakit diabetes ini? Sila terangkan, Cik. Okey, golongan yang kurang ambil tahu berkaitan penyakit diabetes ni seperti yang kita sedia maklum, antara golongan yang boleh kita nyatakan di sini adalah golongan warga emas, remaja dan golongan B40. Seperti warga emas yang mengidap penyakit ataupun yang masih sihat jarang menggunakan media sosial kerana tidak mempunyai internet yang lebih baik di kampung. Seperti yang sedia maklum, kepentingan tersebut akan menyebabkan terbatasnya tahap pelibatan warga emas dalam media sosial. Jadi antara kempen-kempen yang dilakukan melalui media sosial tidak akan dapat disampaikan kepada golongan warga emas. Selain itu, remaja juga sering mengabaikan iklan-iklan kesihatan di media sosial dan kekurangan kesedaran ini akan menyebabkan kawalan terhadap penyakit ini bagi golongan remaja amat kurang memuaskan. Dan seperti yang sedia maklum, seorang daripada 5 individu dewasa atau kira-kira 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia mengidap diabetes. Menurut Jabatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2019. Dan akhir sekali golongan B40 di mana golongan yang berdapatan gaji yang paling rendah. Seperti yang kita tahu, ramai pelajar dari golongan B40 masih tidak mempunyai laptop ataupun telefon pintar. Ini menyebabkan golongan ini tidak dapat melayari media sosial. Jika tidak dapat melayari media sosial, maka kempen-kempen atau iklan-iklan berkaitan kesihatan diabetes ini tidak akan dapat disampaikan ke golongan B40 ini. Jadi saya rasa ini saja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pendapat yang telah dibagi oleh panel kita yang pertama. Begitu cukup jelas. Okey, seperti yang anda katakan, penyampaian info lemah adalah menjadi puncah masyarakat hari ini tidak ambil peduli tentang bahayanya penyakit diabetes tersebut. Jadi saya hendak panel kita yang kedua ulaskan di mana masalah yang menyebabkan info yang disampaikan melalui media sosial ini menjadi lemah dan tidak memberi kesan kepada masyarakat. Silakan, Cik. Okey, semua. Sesuatu info atau maklumat
itu menjadi lemah disebabkan media sosial adalah disebabkan kurangnya kreativiti dalam menyampaikan maklumat atau info berkenaan penyakit yang diabetes tersebut. Seperti sedia maklum, rakyat kita lebih cenderung untuk melihat video ataupun gambar dari membaca artikel yang panjang-panjang. So ini berlaku dan kita dapat lihat kebanyakan maklumat atau info tentang diabetes hanyalah artikel dan karangan yang panjang, dan ini membuatkan rakyat atau masyarakat ini hanya melihat gambar dan isi yang disampaikan di dalam artikel itu tidak sampai disebabkan artikel tersebut tidak dibaca. Ini masalah yang perlu kita atasi. Okey, Cik. Saya ada sedikit soalan. Adakah dengan tidak menggunakan artikel yang panjang dapat menarik kesedaran masyarakat tentang penyakit ini? Sila jelaskan, Cik. Okey. Ya, ini terbukti dengan pelbagai aplikasi yang terdapat pada masa kini lebih cenderung ke arah gambar dan video. Dan kita dapat lihat gambar dan video dapat diterima dengan jelas oleh semua lapisan masyarakat. Seperti yang kita tengoklah zaman sekarang, aplikasi Instagram, Facebook, TikTok yang menjadi platform penting maklumat disampaikan pada masa kini. So, golongan-golongan remaja, golongan-golongan muda ni lebih cenderung kepada media sosial yang saya sebut tadi lah. Jadi, tidak mustahil dengan platform seperti ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit diabetes ini dengan lebih berkesan. Terima kasih. Okey, Cik. Terima kasih. Dan saya ada lagi satu soalan, Cik. Adakah peranan seperti berita dan iklan di TV masih relevan untuk zaman sekarang, Cik? Di mana seperti yang Cik tahu, zaman kita semakin canggih, budak-budak, kalangan anak-anak muda lebih mementingkan handphone disebabkan berita bagi diorang hanyalah benda-benda yang lapuk, Cik. Sila terangkan, Cik. Okey, jawapan untuk persoalan yang ditanyakan adalah ya. Masih relevan. So, di Malaysia, kita hidup dengan pelbagai kategori umur di mana masih ada rakyat kita yang diklasifikasikan sebagai warga emas dan kurang untuk bermedia sosial. Jadi platform seperti berita dan iklan di kaca TV masih perlu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat ini. Kita juga tahu yang golongan warga emas adalah golongan yang paling ramai mendapat penyakit diabetes ini. Jadi platform ini juga perlu memainkan peranan penting dengan sebaik mungkin untuk memberi kesedaran kepada golongan ini. Terima kasih. Ya, Cik, terima kasih untuk penerangan serta jawapan yang diberikan cukup padat dan cukup jelas, Cik. Jadi masalah membaca artikel yang panjang menjadi puncak info atau maklumat tentang diabetes ini tidak sampai kepada masyarakat. Jadi ada apa-apa cadangan, maklumat dan info tentang bahayanya penyakit ini kepada masyarakat? Sila minta panel yang ketiga jelaskan, Cik. Terima kasih kepada Cik Moderator Nur Azri. Baik, seperti yang semua sedia maklum, malas membaca adalah punca utama bagi setiap orang untuk mendapatkan maklumat yang disampaikan, dan ianya menjadi lemah dan tidak sampai kepada masyarakat. Jadi cadangan yang dapat saya berikan di sini adalah kita kurangkan artikel dan kita akan lebihkan kepada penyampaian melalui video atau gambar. Kita juga boleh menggunakan ramai platform yang sedia ada yang terdapat di media sosial untuk sampaikan tentang bahayanya penyakit ini. Seperti contoh, ramai Insta-famous yang terkenal yang ada di Malaysia. Jadi kita boleh gunakan mereka untuk membuat video atau gambar yang dapat kita terangkan tentang bahayanya penyakit diabetes tersebut lah. InsyaAllah maklumat yang disampaikan itu dapat diterima dengan lebih jelas, mudah untuk diingati oleh semua lapisan masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari panel ketiga. Untuk sedikit tambahan, Cik. Saya ingin bertanya, apakah fungsi yang dapat disampaikan oleh Insta-famous seperti mana Cik maksudkan tadi? Okey, baik.
Fungsi yang dapat disampaikan oleh Instafamous ni contohnya banyak seperti iklan-iklan, gaya hidup sihat. Tak semestinya membuat video tetapi Instafamous ni boleh gunakan platform media sosial bagi pengikut-pengikut mereka supaya mengikut cara gaya hidup sihat serta pemakanan yang sihat yang akan disampaikan oleh Instafamous tersebut lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik untuk jawapannya. Jadi dari ketiga-tiga panel yang membuat ulasan sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa pendekatan yang dilakukan untuk menyampaikan maklumat atau info tentang bahayanya penyakit diabetes ini di media sosial ini amatlah berkesan. Cuma memerlukan beberapa kreativiti bagi memastikan info dan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada para panel kita hari ini. Semoga bertemu di lain masa nanti. Buah kelapa di tepi payah, daun kelapa diambil lidi. Buah-buahan pula jangan dilupa selalu bersenam setiap hari. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.